Selamat sejahtera Puan Kamsia. Saya Tuan Syeni Murti dari kelas Bahasa Melayu 3 ingin membentangkan hasil produk saya iaitu lampu meja. Dalam tugasan ini, saya diamanahkan untuk membuat tafsiran terhadap produk yang dihasilkan secara kritis dan kreatif melalui pembentangan. Dalam tafsiran ini, saya akan membincangkan kekuatan, kelemahan dan cadangan penambahbaikan terhadap produk saya. Berikut merupakan isi kandungan yang saya akan membincangkan sebentar lagi, iaitu pengenalan, kekuatan, kelemahan, cadangan penambahbaikan, rumusan dan juga rujukan. Yang pertamanya, saya akan mengumpaskan lebih terperinci berkaitan pengenalan. Dalam tugasan ini, kami telah mempelajari dua bidang iaitu bidang membentuk dan membuat binaan serta bidang mengenal kraf tradisional. Tema yang diberikan ialah buah-buahan dan nama produk saya ialah lampu meja. Berikut merupakan gambar produk saya iaitu lampu meja. Tujuan saya memilih lampu meja sebagai produk saya kerana lampu meja mempunyai struktur badan yang unik. Bukan itu sahaja, struktur badan yang ringan dan memancarkan cahaya yang kuat. Penampilannya agak mewah dan mempunyai badan yang kompleks serta ramai yang suka membelinya bagi menghiasi ruang. Berikut merupakan beberapa pandangan produk dari pelbagai sudut. Yang pertamanya adalah pandangan hadapan lampu meja, diikuti dengan pandangan kiri, pandangan kanan dan pandangan belakang. Seterusnya adalah kita beralih kepada bahagian seterusnya iaitu kekuatan. Yang pertamanya ialah pemilihan buah. Pemilihan buah yang sesuai merupakan komponen yang paling penting dalam penghasilan produk yang unik dan menarik. Dengan itu, saya telah memilih dua buah untuk menghasilkan produk saya iaitu lampu meja. Buah yang pertama ialah buah nenas dan buah yang kedua ialah buah tembikai. Saya menginspirasikan buah nenas pada bahagian badan dan menginspirasikan buah tembikai pada bahagian atas lampu meja. Seterusnya adalah pemilihan teknik. Pemilihan teknik dalam penghasilan produk yang berkualiti amatlah penting kerana jika kita memilih teknik yang salah, maka produk tidak dapat dihasilkan dengan betul. Jadinya, saya memilih dua teknik daripada dua bidang yang berbeza bagi menghasilkan lampu meja. Yang pertamanya, dari bidang membentuk dan membuat binaan, saya memilih teknik model. Diikuti dengan bidang mengenal kraf tradisional, saya memilih teknik anyaman. Saya menggunakan teknik model pada struktur badan lampu meja, manakala saya menggunakan teknik anyaman pada bahagian atas lampu meja. Tujuan saya memilih teknik model kerana lampu meja merupakan produk yang ringan, berestetik yang ringan dan dijadikan sebagai hiasan ruang. Bagi teknik anyaman pula, saya memilihnya kerana ia mempunyai rupa yang kompleks yang mampu menonjolkan keanggunan lampu meja. Di sebelah kanan saya merupakan struktur badan yang menggunakan teknik model. Di sebelah kiri pula, saya telah menggunakan teknik anyaman pada bahagian atas lampu meja. Seterusnya, kita beralih kepada pemilihan warna. Elemen yang seterusnya ialah pemilihan warna. Dalam hal ini, saya mencadangkan 3 set warna iaitu set pertama, oranye, kuning, perang dan peach. Diikuti dengan set warna yang kedua iaitu merah, peach, kuning dan biru muda. Dan set yang ketiga ialah emas, hijau dan merah. Dengan itu, saya memilih set warna yang ketiga iaitu emas, hijau, merah. Hal ini demikian kerana warna sebenar nenas ialah warna kuning keemasan dan warna tembikai adalah warna hijau dan merah.
Jadinya, saya ingin kekalkan warna asal tersebut supaya dapat serlakan buah tersebut melalui lampu meja. Lebih-lebih lagi, warna emas merupakan warna yang melambangkan kekayaan dan ramai yang suka dijadikan sebagai hiasan rumah. Saya telah menggunakan beberapa alat dan bahan dalam penghasilan produk, iaitu saya menggunakan kotak tisu, pencukil gigi, pembaris, gold spray, gunting dan pensil bagi struktur badan lampu meja. Manakala kertas warna, cardboard dan hot glue gun untuk bahagian atas lampu meja. Di sebelah kanan pula, saya telah senaraikan alat dan bahan serta gambar yang saya digunakan bagi penghasilan produk. Berikut merupakan alat dan bahan yang saya gunakan. Pada bahagian atas pula, saya menggunakan kertas warna dan cardboard. Diikuti dengan pada bahagian badan pula, saya menggunakan kotak tisu. Bukan itu sahaja, saya menggunakan pencukil gigi pada bahagian kotak tisu bagi menimbulkan rasa kesan buah nanas. Diikuti dengan saya menggunakan gold spray untuk menutupi kotak tisu dan pencukil gigi. Seterusnya, kita beralih kepada bahagian yang ketiga iaitu kelemahan. Kelemahan pertama yang boleh didapati daripada penghasilan produk saya ialah tapak lampu meja agak kecil jika dibandingkan dengan bahagian atas lampu meja, yang menyebabkan lampu meja tidak dapat berdiri dengan stabil apabila diletak di atas meja. Bagi penjelasan yang terperinci, saya telah meletak contoh gambar lampu meja di sebelah kanan saya. Jika kita melihati dengan terperinci, bahagian atas lampu meja agak tinggi berbanding tapak iaitu yang agak kecil. Ini menyebabkan lampu meja tidak dapat berdiri dengan stabil. Kelemahan yang kedua ialah penghasilan produk lampu meja agak kurang kemas. Di bahagian dalam lampu meja terdapat cardboard yang kelihatan tidak kemas yang menunjukkan lampu meja kurang menarik. Lebih-lebih lagi, di bahagian belakang cardboard yang berbentuk segitiga tidak dihiasi dengan teknik anyaman. Dengan ini, lampu meja kelihatan kurang menarik dan kurang unik. Seterusnya, kelemahan yang ketiga ialah warna yang ada pada bahagian atas lampu meja tidak begitu menonjolkan produk lampu meja. Hal ini disebabkan oleh pemilihan warna yang kurang cerah tidak membantu dalam menonjolkan keunikan lampu meja. Bukan sekadar itu sahaja, reka bentuk anyaman yang saya buat agak biasa dan tidak mempunyai keistimewaan. Dengan itu, terdapat beberapa cadangan penambahbaikan terhadap kelemahan yang saya nyatakan tadi. Cadangan yang pertama ialah saya perlulah menambahkan cardboard pada tapak lampu meja supaya ia lebih stabil semasa diletakkan di atas meja. Atau saya juga boleh mengurangkan ketinggian bahagian atas lampu meja supaya ia kelihatan lebih stabil. Cadangan penambahbaikan yang kedua ialah saya perlulah lebih peka terhadap kekemasan produk saya dengan menyiapkan semua bahagian supaya tidak tertinggal apa-apa bahagian. Bukan itu sahaja, saya juga boleh membuang bahagian dalam cardboard yang kelihatan tidak kemas dan juga menjadi penghalang untuk cahaya memancar. Dan cadangan penambahbaikan yang ketiga ialah saya juga perlu peka terhadap pemilihan warna yang lebih cerah. Dengan itu, saya bolehlah memilih warna putih, kuning atau oranye yang mampu menonjolkan lampu meja. Selain itu, saya juga boleh mengubah reka bentuk anyaman yang biasa dengan yang luar biasa dengan menghasilkan anyaman yang mempunyai pelbagai kelarai, iaitu kelarai jari kedidi maupun kelarai tampuk manggis.
Rumusan. Secara keseluruhannya, daripada penghasilan produk lampu meja saya mempelajari banyak ilmu baharu dalam bidang kesenian. Sebenarnya, semasa saya menghasilkan produk ini, dari mula hingga akhir, saya rasa ia agak mencabar kemampuan dan pemikiran saya. Walau bagaimanapun, saya tidak berputus asa, malah saya mengambil cabaran ini sebagai motivasi diri untuk menyempurnakan tugasan ini. Selain itu, saya juga berpeluang untuk menimba ilmu baharu daripada bidang membentuk dan membuat binaan dengan bidang mengenal kraf tradisional. Berikut merupakan rujukan yang saya telah cari. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.